Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, hari ini kita sambung pembelajaran kita. Okey, subjek Jawi. Okey, subjek Jawi. Okey, pelajaran yang ke-6. Okey, pelajaran yang ke-6 boleh rujuk buku teks kamu muka surat 47. Ya, boleh buka buku teks muka surat 47. Okey, apa dia tajuknya? Perkataan yang mengandungi bunyi diftong. Perkataan yang mengandungi bunyi diftong. Okey, buka dulu buku teks muka surat 47. Okey, apakah yang dikatakan dengan diftong? Apa maksud diftong? Okey, diftong ialah gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi geloncoran. Saya ulang semula. Diftong ialah gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi geloncoran. Boleh faham tak? Okey, maksudnya dekat sini diftong ni adalah gabungan dua huruf vokal. Tahu tak huruf vokal tu apa? Tu A, E, I, O, U. A, E, I, O, U adalah huruf vokal ataupun alif, waw, ya. Ini adalah huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi geloncoran. Maksudnya huruf bunyi diftong ni adalah gabungan dua. Contoh A dengan I, ataupun I dengan O, ataupun A dengan U. Dia ada berjumpa dua huruf vokal macam tu. Okey. Okey, tak jelas lagi, tak apa, nanti kita tengok yang seterusnya. Okey, diftong AI ataupun alif ya ataupun I. Seterusnya au, alif waw ataupun AU. Oi, waw ya ataupun O I. Inilah Ustazah katakan gabungan dua huruf vokal. Yang I, A bertemu dengan I, dua-dua tu huruf vokal. Au, A bertemu dengan U, dua-dua huruf vokal. Oi, O bertemu dengan I, dua-dua huruf vokal. Bila dua huruf vokal bertemu ataupun bergabung, dia akan bunyikan geloncoran I. Geloncor maksudnya kita sebut je, tak ada kita sebut lancar, bukannya kita sebut I. Bukan macam tu. Tu yang dinamakan geloncoran. Kita terus je sebut I, bukannya I, ya. Au, bukannya au. Oi, bukannya oi. Bukan macam tu. Sebab tu maksud dia kata dilafazkan sebagai bunyi geloncoran, ya. Maksudnya dia kena terus dia sebut dia, tak ada sekat-sekat. Boleh faham? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang pertama. Okey, boleh rujuk muka surat 48. Kita tengok bunyi diftong yang pertama adalah I, gabungan huruf vokal A dan I. Okey, Ustazah bahagikan kepada 3. Okey, saya datangkan contoh dia nanti. Ustazah bahagikan awal, tengah dan akhir. Awal, tengah dan akhir supaya kamu boleh tengok perbezaan. Okey. Okey, pada yang awal, okey, huruf yang kebiasaannya kita sebut I. Okey, bila perkataan tu duduk di hadapan, dia akan tulis sebagai alif, hamzah dan ya. Alif, hamzah dan ya. Okay, sebagai contoh, ice cream. A-I-S-K-R-I-M. Ice cream. Perkataan I tu duduk di hadapan ataupun di awal. Jadi, bila kita tukar kepada tulisan Jawi, okey, bila kita nak tuliskan kepada Jawi, perkataan I tu kita tulis sebagai alif, hamzah, ya. Sin, kaf, ra, ya, mim. Ice cream. Ya, ada dengar tak bunyi geloncoran kat situ? Kita sebut ice cream. I, kan? Kita tak sebut ice cream. Kita tak sebut macam tu, kan? Jadi kita sebut dengan lancar, ice cream. Boleh faham tak? Okay, bila kita duduk dekat awal, kita sebut alif, hamzah, ya. Okey. Seterusnya, perkataan I bila dia dekat tengah, kita tulis sebagai alif, ya. Alif, ya. Contohnya permaidani. Permaidani. Okey, tengok.
yang Ustazah warnakan dengan huruf merah, dengan warna merah tu, itu adalah gabungan dua huruf vokal. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat tengah-tengah. Jadi bila kita tulis dalam tulisan Jawi, kita tukarkan jadilah permaidani. Pa, ra, mim, alif, ya, dal, alif, nun, ya. Dia duduk dekat tengah-tengah. Okey? Dan seterusnya yang akhir, alif, ya juga. Awal alif hamzah ya, tengah alif ya, dan di akhir pun alif ya. Contohnya tupai. Tupai. T-U-P-A-I. Okay. I dekat hujung tu dia duduk di belakang. Jadi bila kita tukar kepada tulisan Jawi, jadi ta waw tu, pa alif ya, pai. Tupai. Boleh faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Ustazah bagi contoh lain. Untuk contoh diftong I. Okey, icing. Dia sama je macam ice cream tadi. Dia duduk di hadapan. Bila duduk di hadapan, kita tulis sebagai alif, hamzah dan ya. Okey, yang Ustazah warnakan dengan tulisan dengan warna merah. Kemudian baiduri, dia duduk di tengah-tengah. Okey, jadi kita tulis ba alif ya, dal waw ra ya, baiduri. Dia ada alif ya. Kemudian selesai. Kat mana perkataan I dia? Okey, di hujung. Jadi bila kita tulis, kita letak alif dan ya, selesai. Boleh tak kalau Ustazah nak letak sin lam sin ya? Boleh? Tak boleh lah, sebab nanti dia bunyi jadi selesi. Jadi tak ada bunyi selesai. Okey. Kemudian aileron. Okey, aileron sama macam icing tadi dengan ice cream. Bila duduk dekat hadapan, kita akan tulis sebagai alif, hamzah dan ya. Kemudian zaitun, dia duduk di tengah-tengah, dan kemudian rantai dia duduk di belakang ataupun di akhir. Okey, baiklah yang kedua, perkataan au. Bunyi diftong au. A-U, gabungan huruf vokal A dan U. Okey, Ustazah bahagikan kepada 3, awal, tengah dan akhir. Okey, yang awal kita tuliskan au, tulisan dia sebagai alif, hamzah, waw. Alif, hamzah, waw. Bila dia duduk di hadapan, okey, contohnya audit. Contohnya audit. A-U, au, D-I-T, dit, audit. Bila kita tukar kepada Jawi, alif, hamzah, waw, dal, ya, ta, audit. Okey, bila dia duduk di hadapan, ejaannya adalah alif, hamzah dan waw. Okey, bila dia duduk di tengah-tengah, okey, kita tulis sebagai alif, waw, au, alif dan waw. Contohnya sauna. Sauna. S-A-U, saw, N-A-Na, sauna. Kita tulis dalam Jawi, sin alif waw saw, nun alif na, sauna. Okey, kamu perhatikan perkataannya duduk di tengah-tengah. Kemudian yang di akhir pula, kita tulis alif waw. Bunyinya pun sama, au. Kemudian kita bagi contoh kacau. K-A-K-C-A-U, caw, kacau. Dan kita tulis dalam Jawi, kaf alif ka, ca alif waw, caw, kacau. Okey, boleh nampak perbezaan 3 ni. Okey. Seterusnya Ustazah bagi contoh au. Okey, audio. Audio, dia duduk di hadapan, jadi kita tulis alif, hamzah, waw, audio. Kemudian contoh saudara. Saudara, dia duduk di tengah-tengah, jadi kita gunakan huruf alif dan waw, saudara. Kemudian bakau, dia duduk di akhir perkataan, bakau. Okey, perhatikan yang Ustazah warnakan dengan warna merah. Kemudian aura. Au tu duduk di mana? Duduk di hadapan. Bila duduk di hadapan, kita tulis alif, hamzah, waw. Okey, kemudian jauh hari. Jauh hari adalah perkataan yang duduk di tengah. Jadi kita tulis
Jim alif waw, ha alif ha, ro ya ri jau hari. Dan garau diduduk di akhir. Jadi kita tulis alif dan waw di belakang. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya bunyi diftong yang ketiga iaitu oi. Ya, boleh rujuk muka surat 53. Oi, gabungan vokal o dan vokal I. Ustazah bahagikan kepada 3 juga. Okey, yang pertama alif waw waw ya. Oi, bila dia duduk di hadapan, kita eja alif waw waw ya. Apa perkataan dia? Contohnya oidium. Oidium. Alif waw waw ya, dal ya waw mim. Audium. Okey, yang duduk di tengah kita eja waw dan ya. Oi, waw dan ya. Dia tak ada alif dan dia ada waw dengan ya je. Okey, apa perkataannya contohnya? Boycott. Boycott. Ba waw ya boy, kaf waw ta kot. Boycott. Dia duduk di tengah-tengah. Okey, contoh yang di akhir kita eja juga dengan waw ya. Contohnya amboy. Oi tu dekat belakang. Amboy. Alif mim am ba waw ya boy. Amboy. Okey, boleh faham kan? Boleh nampak perbezaan. Okey, sama ada di awalnya apa, di tengahnya dan di akhir. Di awal kita guna perkataan alif waw waw ya untuk bunyi oi. Di tengah dan di akhir kita guna huruf waw dan ya sahaja. Boleh faham? Okey, Ustazah datangkan contoh lain untuk perkataan oi, untuk bunyi diftong oi. Baloi. Baloi. Oi-nya duduk di belakang. Kemudian adoi pun duduk di belakang. Kaloi duduk di belakang juga, oi di akhir. Cakoi, dodoi dan juga tomoy. Okey, perkataan ini perlu ada duduk di belakang. Kenapa letak waw ya? Sebab ini adalah bunyi diftong. Ya, bunyi gelenceran. Okey, boleh faham? Okey, baiklah. Setakat ini sahaja pembelajaran kita. Sekiranya ada persoalan boleh tanya Ustazah, okey? Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.